Bimbang tentang gout? Cubalah Ural, pengalkali air kencing yang berkesan. Ural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 28 Februari 2022 bersama dengan saya Nur Syah Mama Amin. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC mendapati bekas Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur telah hilang hak untuk mengulas dakwaan kartel polis. Kata EAIC ini berdasarkan rakaman percakapan bekas Ketua Polis itu dengan Suruhanjaya berkenaan. Suruhanjaya itu dalam kenyataannya berkata, Abdul Hamid tidak memberikan sebarang bukti yang dapat menyokong dakwaannya bahawa wujud kartel dalam polis. Kata kenyataan itu lagi, Abdul Hamid mengakui semasa menjadi Ketua Polis Negara, dia tidak pernah membangkitkan isu itu dalam mana-mana mesyuarat melibatkan pengarah-pengarah Jabatan PDRM Bukit Aman. Selain itu, EAIC menegaskan Abdul Hamid juga enggan untuk dirakam percakapan lanjut bagi mendapatkan penjelasannya. Kenyataan itu dibuat sebagai menjawab dakwaan Abdul Hamid bahawa penemuan EAIC mengenai kartel polis adalah cetek dan tidak betul. Dia turut mempertahankan dakwaannya sebelum ini bahawa wujud kartel dalam pasukan itu yang bersekongkol dengan penjenayah untuk menjatuhkannya sebagai Ketua Polis Negara. Minggu lalu pengerusinya Siddiq Hassan berkata, berdasarkan keterangan saksi dan dokumen yang diperoleh EAIC, pihaknya tidak dapat mengesahkan kewujudan kartel yang didakwa itu. Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok menafikan bahawa dia meninjau portal beli belah dalam talian semasa persidangan Dewan Rakyat hari ini. Pemimpin DAP itu sebaliknya berkata, tangkap layar yang tular yang mendakwa dia berbuat demikian sebenarnya merupakan iklan dalam portal berita. Dalam kenyataan ringkasnya kepada media, Teresa memaklumkan bahawa dia sedang membaca portal Malaysia Kini dan kemudian tertarik dengan iklan yang disiarkan lalu mengklik padanya. Katanya dia kemudian membaca berita itu semula dan menjelaskan iklan tersebut turut muncul dalam portal berita Free Malaysia Today. Terdahulu bekas pemimpin DAP Wee Choo Keong membuat ciapan di Twitternya dengan memuat naik gambar Teresa yang sedang melayari skrin komputer di depannya. Wee mendakwa Teresa sedang membeli belah dalam talian ketika persidangan Dewan Rakyat sedang berjalan dan menggelarnya YB Makan Gaji Buta. Hantaran Wee itu turut dikongsi bekas Perdana Menteri Najib Razak di Facebooknya dengan menyindir sama ada Teresa membeli belah di Shopee atau Lazada. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Pengerusi Pembela Aminuddin Yahaya mempersoalkan siasatan ke atas kumpulan yang melakukan protes di hadapan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur minggu lalu. Menurutnya, sekiranya benar peserta protes melanggar SOP, sudah pasti anggota polis yang bertugas akan menegur dan menyuraikan perhimpunan itu. Pembela dan beberapa kumpulan lain mengadakan protes pada 21 Februari lalu ketika Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan habeas corpus Ibu Tunggal Low Siew Hong dalam isu hak jagaan anaknya. Ia berhubung kes 3 anaknya yang ditukarkan agama kepada Islam secara sepihak oleh bekas suaminya. Menulis di Facebook, Aminuddin hairan mengapa siasatan itu baru dilakukan dan berharap ia bukan satu bentuk intimidasi untuk melemahkan momentum perjuangan mereka. Polis dilaporkan sedang menyiasat beberapa NGO, parti politik dan individu yang terlibat dalam protes tersebut di bawah Akta 342 kerana kesalahan berkumpul dalam jumlah besar dan melanggar SOP. Ketika dihubungi oleh Malaysia Kini, Aminuddin mengesahkan dia telah dipanggil untuk merakamkan kenyataan dan membantu siasatan, tetapi tarikh berkenaan belum ditetapkan. Bagaimanapun, dia mengakui tidak menyesal mengadakan perhimpunan itu kerana berasakan ia perlu diadakan bagi menerangkan fakta-fakta sebenar agar naratif fitnah dan palsu tidak semakin menjadi-jadi. Bekas Menteri Luar Anifah Aman memberi amaran serius bahawa Malaysia mungkin berdepan nasib sama dengan Ukraine yang sedang dicerobohi Rusia. Ini katanya sekiranya Malaysia tidak memeriksa
pencerobohan secara berkala yang berlaku di perairan wilayahnya. Dalam satu kenyataannya, Anifah berkata, perairan Malaysia ketika ini juga berdepan pencerobohan demi pencerobohan oleh negara super besar di timur. Walaupun Anifah tidak menamakan negara super itu, namun pada 4 Oktober tahun lepas, Kementerian Luar Malaysia berkata pihaknya telah memanggil Duta Besar China Ouyang Yujing untuk membantah kehadiran dan aktiviti kapal China di perairan Malaysia. Putrajaya menyifatkan keberadaan dan aktiviti kapal-kapal itu bertentangan dengan Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 dan Konvensyen PBB mengenai Undang-Undang Laut 1982. Anifah yang berkhidmat sebagai Menteri Luar dari April 2009 hingga Mei 2018 berkata, keutamaan keselamatan negara adalah untuk melindungi wilayah perairannya daripada penceroboh asing. Dalam pada itu, Anifah juga menekankan hubungan rapat antara Malaysia dan Ukraine dan beliau menggesa kerajaan mengambil pendirian lebih tegas berhubung pencerobohan Rusia di negara itu ketika ini. Beliau turut memberi amaran terhadap taktik sebar maklumat salah yang digunakan oleh Rusia yang boleh mencetuskan perang cyber yang lebih meluas termasuk di Malaysia. Berita seterusnya, Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin hari ini menggunakan lohat Kelantan bagi merayu penduduk negeri itu supaya mengambil vaksin dan dos penggalak. Khairi berkata beliau juga bimbang dengan kadar rendah liputan dos penggalak di negeri itu selain kadar kemasukan ICU yang tinggi. Dalam ciapannya di Twitter, Khairi memaklumkan Kelantan adalah negeri paling rendah mendapatkan dos penggalak iaitu sekitar 22% daripada jumlah keseluruhan populasi dewasa. Khairi juga melampirkan perbandingan antara negeri-negeri yang telah mengambil dos penggalak. Secara keseluruhannya, data menunjukkan Kelantan sudah memberikan sebanyak 2,258,896 dos suntikan vaksin. Daripada jumlah itu, hanya 281,219 yang telah menerima dos penggalak. Kelantan turut mencatatkan 71% kadar penggunaan di ICU, manakala mencapai 72% bagi penggunaan katil bukan ICU. Dalam carta liputan dos penggalak setakat 28 Februari, Lembah Kelang mencatat liputan paling tinggi iaitu 87.5% dewasa telah menerima dos penggalak. Selain Kelantan, Sabah dan Perlis juga mencatatkan jumlah penduduk yang kurang menerima dos penggalak. Situasi banjir di Terengganu bertambah buruk dengan jumlah mangsa yang dipindahkan kini berjumlah lebih 11,000 susulan cuaca buruk yang berterusan. Banjir yang melanda daerah Hulu Terengganu pada tahun ini juga disifatkan yang paling buruk berlaku berbanding tahun 2014. Setakat jam 8 pagi ini, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan Kemaman merupakan daerah paling teruk terjejas dengan seramai 3,026 mangsa telah dipindahkan ke 22 PPS. Manakala mangsa banjir di daerah Hulu Terengganu pula, kini seramai 2,946 orang dan semua mereka ditempatkan di 27 PPS. Utusan Malaysia melaporkan Ketua Polis Terengganu Rohaimi Man Isa menafikan banjir buruk yang melanda Hulu Terengganu berpunca daripada pelepasan air dari empangan Kenyir. Sebaliknya, kata Rohaimi, ia disebabkan taburan hujan lebat dan limpahan air sungai. Sementara itu di Kelantan, mangsa banjir terus meningkat kepada 8,439 orang pagi ini dengan 7 daerah terjejas, antaranya Pasir Emas, Kuala Krai dan Tanah Merah. Seorang remaja lelaki berumur 13 tahun menjadi korban kedua banjir di Kelantan selepas ditemukan lemas akibat tergelincir di Kampung Talang dekat Kaduk di Kota Baru pada 7.15 malam tadi. Terdahulu, seorang warga emas lelaki berusia 70 tahun menjadi korban pertama banjir di Kelantan yang turut ditemukan lemas semalam di Kampung Kuala Gris dekat Dabung. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya Nur Syahal Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.